Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita berjumpa untuk kita membuat ulang kaji sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu tahap 2 bahagian A. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia. Hari ini cikgu nak fokuskan kepada bahagian A. Jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama. Keluarga Pak Salim yang malang itu tinggal sehelai sepinggang setelah rumah mereka tempat kosong dalam kebakaran petang semalam. Biasanya cikgu suruh kamu tengok selepas tempat kosong itu salah satu clue yang kita boleh carilah. Clue yang pertama kita cari sini kebakaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita tengok sini rumah. Selai sepinggang ialah maksudnya apa? Apa sahaja yang mereka pakai. Itu tinggal selai sepinggang. Jadi kalau tengok sini roboh ni, bila kaitan rumah, boleh juga rumah roboh. Tapi kita tengok sini ialah clue kebakaran. Roboh ni contoh jambatan telah roboh. Macam sekarang musim banjir ya. Jambatan roboh, runtuh dan sebagainya. Ranap juga boleh. Ranap contoh macam tanah runtuh dekat Batang Kali Baru ni, habis ranap semua. Okay? Jadi hancur ni benda yang dia boleh dihancurkan lah. Jadi jawapan dia apa? Musnah. Sebab apa? Cluenya keluarga Pak Salim yang malang itu tinggal sepinggang setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran. Bila musnah tinggal selai sepinggang saja. Apa yang mereka pakai saja. Jadi nombor 1 D. Nombor 2. Lori yang dipandu laju itu tidak dapat dikawal lalu tempat kosong ke tepi jalan. Kalau kamu tengok sini dipandu laju. Bila dia pandu laju, kita tak boleh mengawal kenderaan tersebut. Apa akan jadi? Lori pula cluenya. Kita tengok ni lori. Ke tepi jalan. Apa akan jadi? Terjatuh. Lori tak panggil terjatuh. Kadang kita dah buang A. Tergolek. Lori tak boleh tergolek. Orang yang tergolek dari tempat atas ke bawah tergolek. Terhempas. Terhempas ni contoh. Kapal terbang terhempas, helikopter terhempas. Jadi jawapannya apa? Terbabas. Sebab apa? Ke tepi jalan, tidak mengikut jalan yang sebenarnya. Jadi lori yang dipandu laju itu tidak dapat dikawal lalu terbabas ke tepi jalan. Nombor 3. Fazura, tempat kosong, ikan yang hendak digorengnya dengan garam halus dan kunyit. Kita cari dulu selepas tempat kosong kita cari sini ikan. Kemudian kita jumpa sini garam. Kemudian kita jumpa sini kunyit. Ada 3 bahan di sini yang berkaitan. Clue di sini. Jadi kalau tengok sini mengadun kita nak campurkan bahan-bahan. Syekh kata ambil tepung, ambil gula, ambil garam, campurkan sekali. Itu mengadun. Kalau mencalik ni kita ambil berus, kita calik nama warna. Kalau menabur ni ambil saja ambil sesuatu barang atau benda kita taburkan ke atas. Menabur baja. Tapi kalau di sini tengok ikan yang hendak dengan garam halus dan kunyit kita campurkan sekali. Jadi ini kita panggil dia melumur. Jadi nombor 3, fazura melumur ikan yang hendak digorengnya dengan garam halus dan kunyit. Nombor 4, bekalan makanan ke kawasan pedalaman, tempat kosong jika banjir masih berterusan. Cluenya banjir. Macam sekarang musim banjir kat pantai timur, Kelantan, Pahang, Terengganu khususnya. Ada juga tempat-tempat lain yang masih banjir. Bekalan makanan. Bila bekalan makanan nak sampai ke sana, kereta tak boleh lalu, lori tak boleh lalu khususnya, apa akan terjadi? Kalau yang tersadai ni, kereta tersadai tepi jalan 3 bulan, tersadai rosak, diterbiarkan begitu. Tersimpan dalam satu barang dalam stor, dah lama tersimpan, tak diusik, tak diambil. Terbantut ni ada 2 maksud. Boleh jadi ya. Satu, hasrat kita terbantut. Kamu nak cakap satu pada ayah sedang marah. Tak jadi cakap hasrat terbantut. Terbantut juga pertumbuhan pokok terbantut dan sebagainya. Jadi kita dah buang di sini. Jadi yang tinggal apa dia? Terputus. Bekalan makanan ke kawasan pedalaman terputus jika banjir masih berterusan. Tak dapat dihantar. Nombor 5. Nenek Limah begitu cekap tempat kosong padi di dalam lesung. Cluenya 1, padi. Yang kedua, lesung. Lesung ni untuk tempat menumbuk sesuatunya. Untuk cili nak buat sambal dan sebagainya. Kita tengok sini. Yang mana yang kita nak kena buang dulu? Oh, menuai. Menuai ni menuai padi. Padi dah masak dekat sawah. Kita menuai padi. Menampi. Menampi ni maksud menghasilkan padi yang elok dengan padi yang tak elok. Dipanggil menampi. Ke atas ke bawah. Menampi. Yang mengirik ni maksudnya memijak-mijak. Maksud memijak, mungkin jarang kamu dengar mengirik, memijak-mijak untuk menghasilkan. Jadi cluenya dah lesung. Lesung dah pasti macam kita nak tumbuk sambal, tumbuk cili tu. Jadi jawapan dia lah menumbuk. Nenek Limah begitu cekap menumbuk padi di dalam lesung. Nombor 6.
Encik Muin sedang tempat kosong roti canai di gerainya. Kita tengok sini roti canai. Semua orang suka roti canai. Sekarang menjadi salah satu sarapan pagi yang utama di Malaysia khususnya. Walaupun makanan ini berasal dari India. Kalau mengadun tadi juga dah beritahu mencampurkan tepung, kita campur adun dengan air dan sebagainya. Kalau sini mencanai ni maksudnya bukan roti canai, mencanai ni maksud menajamkan sesuatu menggunakan mesin mencanai, nak mengasah maksudnya lah. Kalau menguli ni uli tepung. Tepung tu tadi dah adun, kita uli dia. Jadi jawapan di sini dah menebar roti canai. Encik Muin sedang menebar roti canai di gerainya. Nombor 7. Sekawan lembu Pak Mat, tempat kosong, rumput di padang berhampiran rumahnya. Clue kita tengok di sini, satu lembu. Yang kedua, selepas tempat kosong, rumput. Kalau kita tengok ni, meratah, meragut, mengunyah, memakan. Mana yang kita nak buang? Meratah ni kita buang. Meratah lauk. Contohnya, kamu meratah lauk. Yang kedua, mengunyah. Mengunyah ni maksudnya nak menghancurkan. Rumput tak perlu dihancurkan lah. Jadi, memakan. Macam makan. Macam kita makan nasi dan sebagainya. Kalau sini dia panggil rumput, kita panggil dia meragut. Kerbau meragut. Kambing meragut. Lembu pun meragut. Jadi, nombor 7, B. Nombor 8. Abang Amran, tempat kosong sepatunya sehingga berkilat. Selepas tempat kosong, kita gariskan sepatu. Apa sepatu ni? Bukan sepatu kumpulan lawak tu. Sepatu ialah kasut. Sehingga berkilat. Keluarnya ada dua di sini. Jadi kalau kamu tengok di sini, mengesat, kita buang mengesat. Mengesat air mata. Mengelap tingkap, mengelap meja kat sekolah tu. Contoh. Menggesek biola. So jawapan dia apa? Menggilap. Abang Amran menggilap sepatunya sehingga berkilat. Nombor 9. Sudah hampir 4 bulan Ismadi tempat kosong di hospital akibat kemalangan. 4 bulan. Cluenya apa? Di hospital. Cluenya di hospital akibat kemalangan. Tersadai tu juga betul. Tersadai contoh kereta tersadai tepi jalan. Terkandas ni. Penerbangan terkandas terpaksa ditunda. Contoh. Terdampar ni tepi pantai contohnya. Ikan paus terdampar. So yang tinggal terlantar. Terlantar maksudnya apa? Duduk, tidur, baring di atas katil. Sudah hampir 4 bulan Ismadi terlantar di hospital akibat kemalangan jalan raya. Nombor 10. Apabila fajar, tempat kosong, Pak Kamal bersiap sedia untuk menoreh getah di ladangnya. Okay, satu, kita tengok sebelum. Ada kali kita tengok sebelum tempat kosong, fajar. Yang keduanya kita cari di sini menoreh getah. Menoreh getah ni orang noreh pada waktu awal pagi ataupun pada waktu malam. Kalau waktu siang kurang sesuai, nanti susunya kurang. Jadi kita tengok di sini. Antaranya kata yang kita boleh buang dahulu, menyongsang. Menyongsang arus contohnya. Kereta, menyongsang arus. Menerbitkan. Ini untuk majalah. Menerbitkan majalah. Okay, membenam. Terbenam. Matahari terbenam, membenam. Kita dah buang sini. Yang tinggal ialah menyising. Menyising maksudnya selepas subuh, sebelum matahari terbit. Itu maksud menyising. Jadi apabila fajar menyising, Pak Kamal bersiap sedia untuk menoreh getah. Jadi selepas subuh, sebelum matahari terbit, Pak Kamal menoreh getah dalam pukul 6.30. Okay, itu kita panggil fajar menyising.